Bila badan kita suhu badan kita dalam 37 ke atas, badan kita akan menghasilkan satu ataupun beberapa antibody dalam badan. Dia akan berada dalam keadaan berjaga-jaga. Maksud dia akan dalam keadaan yang aktif. So maksud bila pencuri datang ataupun orang jahat datang, dia akan terus awal. Sebab suhu tu panas. Bila suhu tu panas, white blood cell yang wujud dalam badan kita yang menjadi askar untuk melawan bakteria ataupun virus, dia akan sentiasa dalam keadaan aktif. Sebabkan suhu yang ada itu. Okay, dia biasanya 37 ke atas lah. Tapi tidak dia lebih daripada 39 lah. Kalau kita tahu macam 39 atau 40 ke atas ni akan memberi komplikasi lah pada seseorang itu, especially kalau bagi kanak-kanak, boleh menyebabkan sawan lah. Okay, so itu yang pertama. Poin yang pertama, macam mana vegan ni membantu dia menaikkan kita punya kadar sisi badan dengan cara menaikkan kita punya suhu badan. Suhu badan insya-Allah dia mampu untuk aktifkan kita punya white blood cell yang ada supaya dia senang ataupun mudah untuk bergerak ataupun bekerja. Okey. Yang kedua dia adalah kita fokus pada kita punya negative ion. Okey, negative ion ini sebab tanpa ada negative ion, kita tak mampu untuk menghasilkan satu medan elektrik yang stabil. Maksudnya positif dan negative ion tu tak dapat stabil dalam badan kita punya posisi badan. Okay. So that's why dengan adanya negative ion ini, dia mampu untuk memastikan fungsi badan kita ini dalam keadaan yang ataupun organ-organ dalam badan kita ini sentiasa dalam keadaan ataupun boleh berfungsi dengan baik. Okay, so bila badan kita ataupun organ-organ utama dalam badan kita ini sentiasa ataupun boleh memainkan peranan dengan betul ataupun dengan baik, baru badan kita boleh sentiasa menghasilkan kita panggil askar-askar ataupun white blood cell yang secukupnya yang badan kita perlukan. Okay, so dengan bila kita punya potensi bioelektrik kita dalam keadaan yang stabil, insya-Allah bila dia stabil, insya-Allah badan kita cepat menghantar signal-signal ke seluruh badan kita. Sebabnya badan kita ini kita menghantar mesej dalam badan basically menggunakan elektrik ataupun charge electrical charge tu. Okay, so bila charge elektrik ini kalau impulse ini tidak berfungsi ataupun terencat ataupun terbantut dia punya proses penghantaran itu, dia akan menyebabkan kita reflect lambat ataupun kita punya mesej lambat sampai. So sebab itu kita perlu ataupun kita mesti pastikan kita punya positif dengan negatif ion dalam badan tu sentiasa dalam keadaan yang stable. Maksudnya contohlah kalau atas 50, bawah 50, ayat mudah dia lah kita dapat gambarkan. Okay, so bila benda tu dalam keadaan stabil, insyaAllah kita punya signal punya interchange akan berjalan dengan baik. Dia dapat berjalan dengan baik bila ada terdapatnya serangan ataupun infection yang berlaku, badan kita cepat refleks, cepat menghantar signal supaya badan kita dapat menghasilkan white blood cell ataupun sel darah putih ini secukupnya dengan keadaan pantas, tanpa ada masalah ataupun tanpa ada intersection of message kita akan jalan. Okay, so itu sebabnya mengapa ataupun bagaimana sebenarnya kita punya produk vegan ini insya-Allah boleh meningkatkan kita punya sistem imunisasi badan. Okay, so dia dapat berganding bahu bersama-sama, bercinta bersama-sama dengan vaksin untuk menjadi satu pendinding badan kita supaya badan kita dalam keadaan sentiasa dalam keadaan bersedia. Sebab fungsi vaksin dia berbeza. Dia punya cara untuk meningkatkan imunisasi badan itu berbeza berbanding dengan kita punya vegan. But bila dua mekanisme berbeza ini, fungsi asal ataupun dia punya sos yang ujung dia adalah untuk meningkatkan kita punya kadar imunisasi badan tu, so dari dua kali ganda lah kita dapat protection. So sebab itu amat penting. But semua itu ketentuan Allah, Tuhan kita. Walau hebat macam mana pun kita kita berusaha untuk menyelamatkan diri, kata Allah kata dah jadilah. Okay, but itu hanya yang Allah tentukan. Cuma kalau kita usaha memang lebih cepatlah, tapi lebih berbahaya. Dan kalau contohlah anda memang pemakai tega produk vegan dan anda bernasib baik diberikan ujian oleh Allah SWT, kena COVID-19, anda akan lihat anda punya kita panggil side effect anda punya kondisi atau condition anda semasa dijangkiti ataupun kena positif COVID-19 itu, anda akan lihat dia punya perbezaan ataupun
condition anda dengan kawan yang lain yang tidak pernah pakai produk ini berbeza. Sebabnya kenapa? Memang implikasi orang yang ada positif COVID-19 ini dia ada efek pada kita saudara. Okay, so kita tahu kita jemput produk ini mampu untuk membantu untuk cantikkan saudara kita. So insyaAllah dia dapat mengurangkan risiko ataupun kerosakan yang akan berlaku lah kepada kita punya organ-organ ataupun benda yang penting dalam kita punya badan. Okay, so itu yang pertama. Untuk soalan yang pertama ni saya rasa jelas lah saya terangkan anda fikir macam mana dia dapat. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Encik Zainul. Jawapan tu saya sangat setuju 100%. Tuan-puan, apa yang kita beritahu tadi. Masya Allah, kita kena berusaha. Kita tidak boleh kata tiba-tiba kita dapat ni tanpa berusaha. Kita kena berusaha. Kita tak boleh berdoa sahaja. Jadi saya sebenarnya sangat tertarik. Kadang-kadang saya terfikir-fikir sebenarnya kenapa Allah turunkan COVID-19 sebenarnya. Ialah memang itu hak Allah, tetapi saya kadang-kadang saya terlihat-lihat sebenarnya bila saya lihat statistik di akhir-akhir ini, saya dapati bahawa yang saya dapat ni daripada pengarah saya buat kajian sedikit, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hashim dia ada memberitahu bahawa sepanjang tempoh 2019 hingga Mei 2021, minta maaf, 2022 belum lagi, 2021, ada seramai 281 kes orang bunuh diri. Ini berlaku di Malaysia sekarang ini dan sangat membimbangkan. Kalau sedikit tahun dahulu saya kira benda ni kita tak pernah ceritakan terlalu lebar, luas di Malaysia, tapi sekarang berlaku di Malaysia dan bukan sahaja berlaku di kalangan orang-orang bukan beragama Islam, malah semua agama. Dan ini sangat mengerikan. Jadi saya melihat di sebalik ini sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya di kalangan, dan apa yang Cik Zainul beritahu tadi adalah semuanya adalah penyakit secara yang kita nampak lahiriah saja secara fizikal. Saya ingin menarik kepada ayat surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Baqarah ayat kedua dan juga ayat ketiga. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan jelas di sini maksudnya saya bacakan maksudnya di sini bahawa Al-Islamin di kitab Al-Quran ini sebenarnya tidak ada atas sebarang keraguan sebagai sesuatu yang di dalamnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sempurnanya. Kemudiannya ia pula menjadi petunjuk bagi orang yang mahu bertakwa, iaitu golongan yang beriman kepada perkara yang gaib, iaitu yang mendirikan, yang mengerjakan solat serta menafkahkan, iaitu mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Saya rasa Ustaz Hafizan lebih mahir daripada ini. Semua saya nak mengkaji, nak melihat di sebalik ini sebenarnya apa yang kita nampak di vaksin, sebenarnya orang tiba-tiba jatuh di tengah jalan itu adalah penyakit fizikal. Tapi kalau kita lihat secara meluas sebenarnya, mengapa mereka ini bunuh diri sebenarnya? Sebenarnya mungkin saya terfikirlah di hati saya sendiri, mungkin ada penyakit lain di sebalik itu. Dan sebenarnya di sini kita highlightkan roh tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 2, roh. Jadi sebagai orang Islam dan beriman kepada Al-Quran, sebenarnya manusia ini terdiri daripada dua perkara, iaitu jasad dan juga roh. Jasad itu yang kita beri makanan seharian, manakala roh itu adalah perkara yang kita tidak nampak. Jadinya bila kita kaitkan dengan kes bunuh diri tadi, saya melihat sebenarnya ada penyakit selain daripada itu. Mereka yang bunuh diri ini tidak sakit, mereka yang bunuh diri ini sihat secara fizikalnya. Jadinya untuk menjawab persoalan ini, saya berikan soalan itu kepada panel kita yang kedua, iaitu Ustazah Sa'diah. Jadi soalan saya begini. Saya nak kaitkan dengan pemakaian weekend sebenarnya. Bagaimanakah sebenarnya pemakaian weekend kalau kita nak kaitkan dengan boleh merawat bukan sahaja fizikal yang sakit, malahan ia boleh juga merawat jiwa yang sakit. Jadi saya serahkan untuk menjawab persoalan ini kepada panel debat kita kali ini, Ustazah Sa'diah. Kita bersama dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanfadul bihi ubad wa tanfadu bil qurad wa tuqa biha wa idi wa tunbi wa idi wa sunqa wa timi wa yutasqal ghamamu bi hadzal karim wa ala alihi wa sahbihi lamat min nafsi bi ada jumalillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab فلم يجعل وجاء قيما يوم بأسا شديدا من لدنه بشرى المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به ولا لآبائهم كلمة تخرج من أفواههم إن يكون إلا كذبا ولعلك باع الناس على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إنا جعلنا على الأرض زينة لها ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإنا لجاعلوا عليها ما عليها صعيدا جرزا أما سيدنا أصل الكافي ورفيع كان من حياة عجبا إذ أوى الفتية إلى الكافي فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله هذا من فضل ربي لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل وإليه المصير. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang Direktur Sifur Razak selaku pengelola program pada petang ini. Terima kasih kerana sudi mengundang saya. Jadi dan terima kasih yang saya hormati sahabat selaku moderator pada petang ini, Cikgu Fatona, dan juga daripada syarikat Encik Zainal dan semua yang hadir pada petang ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pada petang yang penuh berkat ini kita sama-sama berkongsi sedikit maklumat. Bagi saya, perkongsian maklumat yang disampaikan ini ialah terlalu sebenarnya saya ada ilmu sedikit saja. Saya sebenarnya di sinilah, walaupun sedikit saya wajib menyampaikan kerana itu kewajiban saya supaya saya nanti dalam Al-Quran dia menjelaskan supaya saya tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata balighul ayat, sampaikan walaupun sekali. Insya-Allah saya cuba sampaikan pada hari ini. Alhamdulillah, syukurillah. Masya-Allah, subhanallah. Hari ini jadi kita dia tanya dengan soalan bagaimana maknanya merawat emosi yang tadi yang disebutkan tadi kan oleh Puan Fatona tadi dalam diri masyarakat. Jadi ni kita sebagai pada Allah pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini saya kembalikan kepada kita berpandukan kepada Al-Quran buat kita. Saya akan bacakan satu ayat daripada surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Apa maksud? Setiap orang bernyawa akan merasai mati. Kami akan menguji kamu keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Di sini Allah menguji kita. Saya hadirkan bahawa pada kita. Itu wabak coronavirus dan saudara. Jadi di sinilah sebenarnya keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Menjelaskan kerana kita kembali bergerak sesuatu perkara yang kita inginkan kebaikan, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah yang terbaik. Terujikan percobaan, kebaikan dan keburukan kita telah kembalikan semula kepadanya. Maknanya hidup dekat dunia sebagai satu apa dipanggil kalau dia panggil kuat apa nama kita sebagai satu yang Allah beri dari awal daripada Allah Taala. Jadi kawan janji kepada kita apabila alam kita full akhir kat dunia ni bahawa rezeki
telah tetapkan. Dan berlaku pada hari ini juga Allah telah tetapkan. Sampai kita fikirkan bahawa inilah satu ujian dalam Quran Huda ayat Quran itu adalah yang benar. Pada Quran hari kita sebenarnya kita dan dunia ini ujian Allah kita dan ini sebenarnya Allah memberikan kepada saya untuk melalui ujian-ujian yang hari ini saya wajib menyampaikan ilmu yang sedikit ini. Jadi kita kena lihat bahawa di sini apabila kita dah tahu macam tu, Allah dah terangkan lagi jelas lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la taqulu bi aydihim ila tahluka wa ahsinu ila Allahi yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah harta kamu ke jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi hari ini kita akan lihat di mana kedudukan kita di kebinasaan atau di jalan-jalan yang terbaik yang Allah dah tentukan, jalan yang Allah dah tunjukkan caranya. Jalan kebinasaan itu dengan tangan mereka sendiri dan mereka berbuat baik. Dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbaik. Jelas ayat ini menjelaskan. Sekiranya berlaku apa yang persoalan tadi, boleh yang kata tadi berlaku pembunuh gantung diri dan sebagainya. Di sini dah, Masya Allah, kita sebenarnya kalau hari ini kita sebenarnya miskin sangat jiwa kita. Jiwa kita miskin. Kita tak hidupkan jiwa kita dengan niat pada Allah, pada zikir pada Allah. Siapa yang menjaga kita, yang mendidik? Allah menjaga kita 24 jam. Kita nak ingat dengan Allah 24 jam. Kita tanya diri kita, berapa jam kita ingat kepada Allah? Itu sebenarnya kat dunia ini hanya jalan yang bukan yang dunia ini bukan yang Allah Akbar. Abadi. Kekal abadi. Dunia ini sebagai jambatan untuk menuju ke akhirat, untuk dapatkan kebahagiaan kita dekat akhirat. Maka hari ini Allah tunjuk. Kalau hari Allah telah menyatakan, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Sekarang kalau kita hari ini dengan keburukan, kita menerima hari ini wabak vaksin itu kalau dengan keburukan, Masya Allah, maka kita kenalah banyak bersabar, banyaklah bertaubat. Kerana berlakunya hari ini ramai yang tak bertaubat. Nak bersebut nama astagfirullah. Macam mana? Sampai bila? Jadi inilah yang berlaku sebenarnya. Jadi di sini saya tak nyalakan mana-mana pihak. Saya nyalakan diri saya sendiri. Saya ingatkan diri saya sendiri. Saya ingatkan pada anak-anak saya sekarang. Kita semua ambil peranan. Diri sendiri, keluarga, masyarakat. Jadi kita kena bantu. Supaya kita ni tidak miskin jiwa. Sebab miskin jiwa je lah. Maka berlakunya perkara-perkara yang kita tidak ingini. Jadi di sini juga, Alhamdulillah, dengan produk weekend ini, Masya Allah, Allah SWT, syukur Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih dan semoga CEO kita diberi hidayah kerana telah membawa kebanyakan kebaikan kepada kita. Sebab melalui platform MSB inilah, maka kita hari ini Alhamdulillah syukur. Sehat, Alhamdulillah. Saya sendiri telah divaksin. Saya menggunakan produk weekend sepenuhnya. Alhamdulillah memang tak ada apa, dan sebenarnya produk weekend adalah produk yang terbaik. Jadi di sini saya bukan nak kata apa, cuma benda ni Allah dah tunjukkan, dah jelaskan. Dalam Al-Quran Allah pernah jelaskan di mana kedudukan ayat ni yang bermaksud wa anzalna minal Qur'ani wa shifaan wa rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu untuk penawar dan tobat sebagai penyebut dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu dah jelas. Jadi berkaitan dengan ayat yang Satu Allah tanya tadi, saya benar kali inilah yang jawapan yang Allah beri. Kemudian apa lagi? Al-Nas Fatum Fawzatul Rabitu Wasifat Allah itu diwakilkan orang masa di sini. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu satu pengajaran yang berupa Al-Quran dan Tuhanmu sebagai penyembuh penyakit. Ini nanti Allah Ta'ala turunkan produk
Allah Ta'ala berikan keturunan yang tersemelia, perak, nano. Ini kehebatan daripada Allah Ta'ala melalui syarikat yang sendiri. Jadi inilah kewajipan kita hari ini, menyebarkan, kita kena berdakwah, menyebarkan, mengajak orang sehat dengan mengandalkan produk ikan yang Allah Ta'ala hantar. Jadi apa lagi kita nak dustakan? Ini memang telah jelas dalam Al-Quran. Jadi kita panduan kita Al-Quran. Bila kita ada masalah, kembali kepada Al-Quran. Jiwa kita, rohani kita, Allah akan selesai dengan Al-Quran. Jadi di sinilah di mana kalau kita lihat kelebihannya, dia memberi pelajaran darah tadi dengan kita memakai produk ikan tadi, ada negatif yang rendah ni tadi, orang yang ada sakit ni akan rendah. Apabila kita menggunakan produk ikan itu akan menaikkan lagi ion negatif. Allah Akbar. Alhamdulillah, kita syukur kerana teknologi yang diambil daripada Jerman, Jepun dan Taiwan itu sendiri, Masya Allah, Allah telah hantar kepada Malaysia. Dan syukur sangat kita dapat nikmat daripada kesihatan itu tadi. Syukur sangat. Jadi di sinilah sebenarnya kalau kita nak fikirkan, vaksin terbaik itu ialah Al-Quran. Vaksin yang Allah yang dicipta oleh makhluk Allah, oleh manusia itu akan expired. Contoh dia lah, kalau saya injection untuk pergi umrah hanya setakat 2 tahun, saya kena inject balik, bayar lagi. Dan hari ini saya injection untuk ni pun bukan untuk selumun, yang untuk sepantai, tidak. Itu sebenarnya ialah kita dah tahu hal Allah saja yang lebih mahal segala-galanya. Kita sebagai manusia, maka hari ini kita kena berusaha. Kita takkan nak mencampakkan diri kita tadi ke tempat lebih masak. Ayat itu saya jelaskan tadi. Jadi di sinilah apa puncanya. Lihatlah sebenarnya hati. Hati kita, bila kita budak gelana, kita tak balik kembali kepada Al-Quran, inilah jadinya. Masya-Allah. Jadi sama-sama lah kita berdoa, sungguh kita dapat melihat bagaimana apabila ayat negatif ini baik dalam badan manusia, dia akan mendapat untuk terangkan diri kita, faham-faham tadi, insya-Allah. Memang terbaiklah dengan keadaan seperti seorang khasnya Maxsteel memang terbaik. Semua yang dinyatakan dalam terlibat tentang proses itu adalah terbaik. Jadi macam mana lagi saya nak katakan, itu sebenarnya sumber yang Allah jadikan adalah makhluk. Dan saya kata inilah satu makhluk, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi produk ikan inilah sebenarnya daripada mana datangnya ikan ini. Kita dah tahu sumber ini adalah sebab Allah Taala jadikan, dia adalah makhluk juga, kita pun makhluk juga. Tapi makhluk kita sumber ini dia tidak dihisap. Kita ni manusia dan jin saja yang akan dihisap di hari kiamat nanti. Kita kena ingat bahawa kita kena mendapatkan sebaik-baiknya, maka kita kena menyatakanlah kepada mengajak untuk melakukan kebaikan. Serah pada kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni sentiasa dilindungi. Bila kita lihat di sini, insya-Allah semuanya akan berlaku dah dengan baiknya. Jadi soalan merawat fizikal tadi, kita dah tahu produk ikan tu memang boleh merawat fizikal, insya-Allah. Dengan izin Allah memang produk terbaik. Jadi dia gunakan teknologi, kerana adanya kuasa teknologi nano itu tadi bukan sembarangan buat perbuatan dia pun dari, bayangkanlah punya sehalusnya rambut tu dia 400, tak dapat dilihat dengan mata kasar. Punya halusnya. Sebab tu dalam beberapa saat saja produk ikan yang telah memberi kesan pada tubuh badan seseorang. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya makhluk yang Allah Taala berikan untuk membantu kita sebenarnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebab itulah kita menggunakan fikiran yang telah Allah Taala berikan oleh orang-orang yang berkenaan tadi, telah melahirkan untuk kebaikan sebenarnya, manfaat kepada makhluk ni juga, kepada kita sesama insan. Jadi lagi merawat emosi tadi saya dah nyatakan tadi. Sebenarnya kepada apabila ada dalam produk tu tadi boleh merawat emosi kita,
menstabilkan sebenarnya produk ikannya menstabilkan darah kita. Jadi kita orang yang memakai ni rasa diri dia tidaklah rasa selalu mengamuk dan sebagainya, insya-Allah. Sebab Allah akan jaga. Dengan sebab kita kena jaga dia punya adab-adabnya. Mula makan bismillah, dengan melakukan dengan zikir-zikir, insya-Allah, dengan zikir-zikir yang diberikan, insya-Allah, boleh membantu dengan asbab produk weekend ini, insya-Allah produk akan bertambah segi kesihatan kita akan meningkat, insya-Allah. Jadi sebagai sebenarnya weekend yang weekend ini niat sebenarnya juga bagaimana kita nak menghadapi kehidupan kita setiap hari. Kita sebagai lakonan kat dunia ni, sebagai lakon, kita akan silakan kembali daripada kita lahir sampailah kita akhir inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kita kena pilih. Kita kena pilih tadi untuk mencari jalan yang terbaik. Caranya ialah dengan cara apa? Kena ingat Allah banyak dan berdoa lepas kemudian itu kan adalah jadi di sini kena berdoa. Dan berdoa iaitu kita harap berdoa kepada akhirah dunia sana, kepada akhirat sana, kepada agama. Pada dua ini, dunia dan akhirat. Jadi kita juga dalam produk kita ni pun ada juga berpasang-pasangan. Semuanya membawa kepada kebaikan. Jadi jelas di sini. Jadi di sinilah supaya kita sentiasa mengingati antara satu sama lain. Lepas itulah kita disuruh sentiasa bersilaturahim, ingat mengingati antara satu sama lain. Itu yang dituntut di dalam agama kita khasnya. Jadi itulah sebenarnya yang boleh menjadikan kita hidup lebih sehat daripada jasmani dan rohani kita. Okey, saya rasa itu soalan yang perlu dijawab. Kalau tak perhatian tu boleh tanya balik lah. Okey, tuan-tuan tenang. Saya berserahkan kembali. Jadi itulah Terima kasih Ustazah Sadia. Saya harap semua yang hadir pada petang ini jelas okey. Bagaimana sebenarnya kita kadang-kadang terlepas pandang satu aspek sebenarnya kejadian manusia itu ada dua unsur, iaitu fizikal dan juga jiwa. Dan sebenarnya kalau kita ulang balik pada soalan saya tadi sebentar tadi, saya mengatakan bahawa kita selalu melihat ke arah fizikal kita yang sakit. Sebenarnya ada satu aspek lagi kalau kita lihat balik kepada kes yang saya bawakan tadi, sebenarnya mereka yang bunuh diri ataupun gantung diri dan sebagainya itu, mereka pun tidak sakit sebenarnya, tapi yang sakit adalah satu aspek satu lagi. Kita akan kembali kepada Ustazah Sadia sebentar lagi. Kita pergi kepada panel kita yang pertama kembali, iaitu Encik Zainul. Saya ada soalan satu lagi Encik Zainul tadi kita dengar Ustazah Sadia ada menyatakan bahawa di dalam produk weekend ini terdapat batu-batu mineral dan ada terdapat lebih dapat 32 batu mineral di dalamnya. Jadinya boleh tak sebenarnya saya nak minta Encik Zainul ulaskan bagaimanakah sebenarnya batu-batu ini, sebab saya pernah ditanya soalan oleh seseorang bila saya katakan bahawa di dalam stocking kita ada mengandungi batu-batu. Dan dia tanya saya, bagaimanakah sebenarnya batu ini boleh bertukar sifat daripada batu-batan kemudian kepada saya kata tekstil ataupun fiber atau tekstil dan dia kata pelik dia kata dan soalan tu saya dapat bukan daripada calon-calon orang sebenarnya, mungkin daripada seorang yang bergelar doktor sebenarnya. Jadinya Cik Zainul, sebenarnya di luar sana kita ada banyak profession yang mungkin lebih profesional mungkin maksudnya, dan kita ni mungkin seorang guru, kita nak terangkan pada mereka, kadang-kadang mereka tak percaya kita. Jadinya bagaimana daripada segi aspek kalau kita nak kaitkan dengan produk weekend ni, bagaimanakah sebenarnya fungsi-fungsi batu mineral ataupun kandungan-kandungan lain ni boleh membantu sebenarnya, boleh maksudnya timbul tukar sifat ataupun dia ada efek, ada kesan suatu mungkin. Saya boleh terangkan daripada segi kejadian macam mana produk weekend ini diciptakan dan dia boleh menghasilkan maksudnya satu rangsangan. Tadi Cik Zainul beritahu bahawa dia akan meningkatkan sinar inframerah, dia mengandungi sinar inframerah, dia mengandungi negatif ion dia menstabilkan negatif ion dalam badan kita dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau batu-batan tadi saya nak tanya Cik Zainul, bagaimana sebenarnya fungsi dia kalau kita kaitkan dengan mungkin vaksin itu tadi, bagaimana dia berfungsi sebenarnya dalam badan manusia?
Zainal boleh jawab soalan tu. Okay, saya Zainal boleh terangkan kepada kami di sini yang hadir pada petang ini ataupun orang-orang di luar sana supaya mungkin orang-orang yang berlebih bersifat profesional dia akan terima kita sebenarnya ini. Okay, kadang-kadang kalau saya mungkin pernah pergi ke pusat kajian, orang yang menghasilkan teknologi ini sebenarnya bukan sebarangan orang. Kita terdiri daripada 500 orang gabungan tim berbagai bidang bioteknologi dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak convince mereka di luar sana, okey ini adalah kandungan dia, ini adalah teknologi ni. So, kalau kita nak memberikanlah penerangan kepada mereka di sana. Jadi Janul ni saya serahkan kita punya kepada petani pada Cik Janul untuk menerangkannya. Okey, baik, terima kasih Puan Moderator. Sebelum saya nak tanya, nak reconfirm balik soalan yang last macam mana? Macam mana vaksin ke macam mana weekend membantu ke yang soalan saya berikan ni? Sebenarnya mungkin Cik Noh boleh terangkan tentang kejadian di sebaliknya produk weekend ni kan kita ada batu-batu mineral di dalamnya kan, tadi Ustaz Sada pun ada beritahu. Orang di luar sana kadang-kadang dia tanya saya, bagaimana batu dia kata boleh bertukar sifat kepada dia kata tekstil dia kata. So dia kata impossible, dia kata mana boleh, dia kata batu is batu, dia kata kejadiannya lain, tekstil tu lain dia katakan. Jadinya dan awak nak kata benda ni boleh mengalirkan darah, melancarkan darah, dia kata jadinya. Lepas tu sekarang ni kita nak kata boleh bertindak sebagai membantu kita membantu kita maksud meningkatkan vaksinasi dalam badan. So macam mana tu kalau kita nak terangkan secara orang kata lebih profesional kepada orang-orang di luar sana yang bertanya soalan macam ni kepada kita. Okey, so saya jelas dengan soalan itu. Terima kasih Puan Moderator atas soalan yang diberikan. So basically benda ini bila zaman makin maju, kadang-kadang benda yang kita rasa di luar kita punya jangkauan atau di luar daripada ilmu kita rasa benda ni agak pelik, tapi sebenarnya sangat-sangat tidak pelik. Anda bayangkan kalau contoh anda rasa pelik cakap batu-batuan ini tidak boleh bertukar sifat, anda fikir okey, bagaimana ataupun macam mana apa kita panggil alat gauss ataupun kapas yang digunakan oleh doktor-doktor ataupun nurse dekat hospital yang diletakkan dalam pesakit itu tidak pernah ada masalah isu jangkitan kalau kita letak dalam satu tempoh lah. Tapi kalau dah tertanam dalam kita punya badan dia akan jadi mudarat dah. Cuma kalau kita just guna secara fungsi asal basically dia takkan menyebabkan ular dan sebagainya. Sebab ni kenapa benda itu sendiri ada batuan di dalamnya, itu ada silver atau perak. So bagaimana benda tu dihasilkan atau macam mana benda-benda ni berlaku, sebenarnya benda menggunakan teknologi nano. Okey, so bahan itu contohlah anggap batu lah kita gunakan perak, germanium, titanium yang kita tahu sifatnya amat keras. Okey, so dengan teknologi yang ada mereka menghancurkan ataupun dia cuba mengubah ataupun mengecilkan struktur batu yang contohlah segenggam tangan saya ini, so dia akan pecahkan menjadi satu partikel yang halus. So bila partikel yang halus ini kita kumpulkan menjadi sini serbuk nano dan kita gabungkan dengan pelupa kayu untuk menghasilkan benang. Okey, so bila benang itu terjadi barulah kita kait atau kita hasilkan teknik partikel. So maksudnya tak mustahil sebenarnya batu-batu ataupun benda-benda yang keras ini untuk kita hancurkan dia menjadi satu serpihan yang sangat-sangat kecil. Sebab sekarang ini kalau anda rasa batu-batuan yang anda nampak dengan mata kasar anda ini tidak boleh bertukar sifat, anda salah. Cuba anda bayangkan benda ataupun anda contohlah anda ada adik-beradik yang ada masalah batu karang. Okey, batu karang ni basically dia form dia ataupun dia terjadi daripada pengumpulan mineral-mineral yang wujud dalam badan kita yang kita sepatutnya tidak perlu pun dalamnya. So dia tak boleh dikeluarkan, so dia akan terkumpul dan jadi batu. Sama juga dengan batu-batuan dekat luar yang kadang-kadang dia dihasilkan daripada pengumpulan mineral-mineral yang wujud dekat alam semula jadi. So fungsi ataupun cara penghasilannya adalah sama. So bagaimana batu karang ini doktor boleh pecahkan? Tak ada doktor sepak ke tendang ke manusia yang sakit tu, tak ada. Dia tak ada mengajukan dia sendiri. Dia senang je, dia tembak laser. Yang laser ni cara dia berfungsi, dia akan penetrate menggunakan radiasi ataupun wavelength. So dia akan menembak kawasan yang dia target tu. Contohlah dekat bahagian kuning macam ni tak ada tembak kat situ. So benda tu lama-lama dia akan pecah. Macam mana dia boleh pecah? Sebab ada vibration. Berarti ada getaran. So bila getaran tu melebihi daripada kemampuan ataupun kapasiti
setengah batu ataupun benda tu, so menyebabkan batu ataupun benda tu sebabkan pecah lah. So itu asas dia, macam mana benda ini boleh tertukar sifat lah. Itu ayat soalan yang pertama. So daripada situ kita akan hasilkan kita punya produk barang itu. Sebab dia macam tadi kita punya moderator dah share, produk ini bukannya datang ataupun idea ini datang daripada orang-orang biasa-biasa. Dia datangnya daripada gabungan idea, daripada banyak tempat ataupun banyak kepala ataupun banyak otak. Bukannya daripada sebuah negara saja, adalah gabungan daripada Taiwan atau Jerman, dengan Korea, dengan Jepun sekali. So banyak otak dari banyak negara. So bila banyak negara campur tangan memberikan idea, so dia nampak apa keperluan dan apa teknologi yang dia orang boleh gunakan sebaik mungkin untuk menghasilkan satu produk ini. So insyaAllah sebenarnya benda itu tidak mustahil. Kalau anda kadang-kadang anda melontarkan soalan sedemikian rupa, sebab kadang-kadang dia berlaku adalah disebabkan anda tidak cuba untuk memberi ruang dan peluang untuk menyelami teknologi baru yang ada kat luar sana. Yang sedangkan teknologi ini dah biasa ada dekat mata anda, cuma anda tak tahu atau tidak sedar sebenarnya. Macam benda paling mudah, contoh banyak sekarang ini kita panggil kasut-kasut yang ada fungsi antibakteria. Kebanyakan antibakteria ini dia menggunakan perak ataupun silver di dalam pembuatan pengasilan produk tersebut. Okay? Itu so that's why untuk menjawab soalan yang pertama tadi itu, so benda itu semua datang daripada teknologi. So kalau anda teliti akan cuba selidik teknologi yang baru, sebenarnya benda-benda ni adalah dah terlalu lama dah dia dah digunakan, cuma kita tak sedar sebenarnya kewujudan teknologi tersebut. Okay? Itu yang pertama lah. Okay, so yang kedua dia daripada pengumpulan produk ini, bersama dengan cara pengasilan produk tu kan, saya rasa dah habis sekejap. Daripada penghasilan yang pemilihan satu, first kalau untuk produk kita tumpu pada produk kita. Basically kita punya company memilih bahan-bahan yang betul-betul berkualiti, bahan-bahan yang ada spesifikasi tertentu yang kita letakkan, baru kita ambil dia punya bahan-bahan mentah tersebut dan kita cuba kecilkan ataupun kita cuba lakukan mengikut step by step dia, baru kita dapat menghasilkan kita punya ataupun menghasilkan kita punya produk ikan tersebut lah. So that's why bagi saya untuk mereka di luar sana, sebenarnya benda ini bukan sesuatu yang mustahil lah untuk cakap benda yang macam kita panggil yang benda yang merepek. Okay? Kalau sebabnya di dalam penggunaan produk-produk medical sendiri pun dia nak menggunakan pun penghasilan benda yang sama. So sebab itulah anda kena cuba sendiri. InsyaAllah anda nampak sebenarnya step by step macam mana terjadinya atau penghasilan apa penglibatan teknologi yang ada untuk mendukung penghasilan produk-produk yang hebat-hebat dan canggih-canggih seperti produk weekend. Okay? Ada dekat soalan yang saya tak cuba jawab? Okey, Daniel rasa okey Datuk. Cuma kalau kita nak mendekati mungkin masyarakat orang-orang di luar bandar lah rasanya kan, mungkin makcik-makcik kain gombang kan. Agaknya apakah mungkin cara yang terbaik kan kita boleh sampaikan perkara ni pada mereka? Kadang-kadang dia orang ni lebih nak suka tengok benda yang orang kata biji yang nampak depan mata kan. Jadinya kalau takkanlah ni kain boleh sentuh-sentuh boleh baik kan. Jadinya apakah cara terbaiknya lah mungkin pada pendapat Cik Zainul sebagai seorang practitioner kan, macam mana kita nak sampai kepada mereka? Okey, so kalau macam kita nak ceritakan benda yang dalam arti kata ayat yang mudah semua faham, sebenarnya kalau kita nak sampaikan berkenaan dengan bagaimana produk weekend ini membantu dengan ayat yang mudah, kita
memberi contoh bagaimana apa kita panggil alat-alat dekat hospital, macam apa tu, dia orang punya apa, macam contoh kalau kita ada apa nama anak yang kena demam kuning, dia akan menggunakan lampu yang ada sinar inframerah, okey, untuk mengurangkan ataupun apa tu, menurunkan bacaan apa nama tu bilirubin dalam badan kita, okey, atau mengurangkan demam kuning itulah. So macam mana sinar inframerah yang ada dekat lampu biru tu, yang biasa kita nampak warna biru lah, macam biru ungu, dekat hospital boleh membantu. Sebabnya kita boleh kaitkan, sebab sinar inframerah ni ada kebaikan dia. Sebab kita dia kaitkan dengan yang mudah. Kalau kita cerita dengan kawan-kawan kita di kampung ini, kita cuba kaitkan dengan produk yang wujud dekat hospital lah. Sebab dia orang akan percaya, hospital ada guna cara Cina. Kalau dia rasa hospital cantik, maksudnya ada fungsi lah tu. Sebab kalau kita tengok nak kaitkan dengan benda yang lain, dia agak payah. Orang nak kena lebih dalam, lebih detail. Yang paling mudahnya suruh dia pakai, dia rasa dia sendiri dapat rasa benda-benda sesimpel sekecil-kecil alam dia rasa berubah pada macam dia yakin. Tapi kalau dia berisi kata-kata, kita kaitkan dengan teknologi yang ada pada apa nama sistem ataupun yang kita gunakan dekat perubatan ataupun hospital. Paling mudah ni lah apa nama tu, lampu infrared yang digunakan untuk mengurangkan apa tu, demam kuning. Beberapa sistem yang digunakan. Terima kasih Encik Zainul. Saya rasa Encik Zainul telah menjawab persoalan saya tadi. Sebenarnya, maaf, telefon saya ni dia lari-lari. Okey. So saya ada beberapa soalan lagi untuk disampaikan kepada panel kita pada petang ini. Okey. Senang kalau kita nak convincekan orang kat luar sana. Mungkin kalau para profesional yang bertanya kita soalan ni, seperti mungkin saya tanyakan ke Jana tu, senang kita cakap pada mereka ini satu teknologi nano. Mungkin kita boleh buat perbandingan kalau makcik-makcik kat kampung ke, dan kalau mereka di kalangan orang-orang yang dalam Islam tu, kita boleh cakap senang je. Kalau dulu masa zaman Rasulullah, masa berapa ribu tahun yang dulu, semua dibelah dengan cahaya rays. Masa tu belum orang tak percaya lagi. Macam mana dada Rasulullah dibelah, sedangkan pada masa itu tidak ada lagi teknologi rays yang kita kata pada sekarang. Dan mungkin kita boleh bandingkan dengan mereka. Dulu pakcik tengoklah telefon kita besar gegabak, baling anjing pun mati kan. Tapi sekarang telefon dah semakin menipis, betul kan? Dan kalau kita mungkin boleh bandingkan lagi, kata-kata telefon dulu televisyen mungkin besar-besar, betul besar-besar, lebar-lebar, tebal-tebal. Sekarang televisyen kita makin menipis. Itu kita kata ialah teknologi. Jadi ini tidak mustahil. Teknologi ini boleh pula kita kaitkan, kita gabung dengan tekstil, pakaian yang kita pakai. Dan sebenarnya pakaian yang kita pakai ini akan datang bukan sebarang pakaian yang kita pakai sahaja. Hanya pakaian yang kita pakai itu ada mempunyai fungsi. Dan kita boleh beritahu pada orang di luar bahawa sebenarnya negara kita telah ketinggalan lebih kurang 60 tahun ketinggalan dalam teknologi tekstil, pembuatan tekstil yang bertenaga ini. Jadi saya nak balik kepada Ustazah Sa'diah. Saya nak beritahu begini, sebenarnya kalau di kalangan orang-orang yang beriman ni, insya-Allah mata hati kita mungkin dapat melihat, sebenarnya mereka-mereka yang menggantung diri, yang membunuh diri, mereka ni sebenarnya adalah sakit daripada segi rohani, daripada segi emosinya. Mungkin fizikalnya kita boleh rawat dengan pakaian weekend. Tapi bagaimana sebenarnya kalau orang yang sakit ni sebenarnya mereka tak tahu bahawa mereka sakit. Yang petang ini mungkin Ustazah Sa'diah boleh berkongsi dengan kami bagaimanakah untuk mewujudkan vaksin. Mungkin ada tips-tips ayat-ayat Al-Quran yang boleh diamalkan oleh kami pada petang ini, hadir pada majlis 30 ini untuk diamalkan. Jadinya kita boleh membentuk vaksin, emosi kita boleh membentuk vaksin kepada jiwa kita. Mungkin Ustazah Sa'diah boleh kongsikan kepada kami bagaimana, apakah tips-tips yang boleh kita amalkan seharian supaya kami ataupun kita semua yang dengar pada petang ini sihat kedua-dua jasad dan juga emosi kita. Saya serahkan majlis kepada Ustazah Sa'diah. Persilakan. Terima kasih kepada moderator di Puan Tanah. Alhamdulillah. Azam Kaduri. Baik, saya meneruskan hari ini persoalannya yang daripada Puan Tanah tadi. Alhamdulillah.
Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita hari ini platform hari ini. Sama-sama kita berkongsi lagi dengan ilmu hari ini. Kita sekarang ni sebagai frontline service. Kerana produk weekend kita tahu boleh membantu. Sebenarnya kalau hari ini kalau kita sakit pergi ke hospital bermasalah kan. Jadi sebelum kita menambahkan masalah, maka kita kena rawat diri kita dulu. Yang penting kita ni sebagai doktor, diri kita dulu. Contoh, kita terasa pernafasan kita kuat. Kita dah ada tahu ilmu ini. Contoh, saya tak cerita orang, saya diri saya. Okay? Dalam masa PKP awal dulu, sedang saya masak, bila tarik nafas, terasa sakit. Saya dah tahu. Masalah saluran darah, saluran ke jantung saya. Sebab tu saya katakan ayat kita kena ada ilmu ni. Jadi saya berhenti, saya minum air suam, produk ikan saya tambahkan lagi, saya pakai, saya letak. Alhamdulillah. Dengan kuasa Allah, benda produk ikan ni, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang membantu kita sebenarnya. Kita jangan takut. Kita kena yakin. Allah dah jelaskan bahawa Allah pun yang diturunkan bumi ni, seluas-luasnya kalau kita lihat dalam surah dalam surah ini, sebenarnya dalam surah An-Nisa, iaitu yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang itu walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarah, Allah akan melibatkan ganda kebaikan itu dan Allah akan memberi pahala. Dan di sini bermaknanya kita ni sebenarnya bila berada di lihat juga tu tadi, jelaskan ayat yang berkaitan dengan ayat pertama tadi, Allah menjadikan kita kita sebelum kita mati di kunci sebelum kita mati, Allah akan memberikan kita, menguji kita dengan kebaikan, dengan keburukan. Keburukan maksudnya di sini ialah ujian, sakit ke, wabak dan sebagainya. Ini ujian. Dan kita menerima ujian itu bagaimana caranya? Dengan stres. Bila kalau dengan stres, Masya Allah, akan bertambahlah penyakit kita. Kerana bila stres, badan kita akan jadi stres. Semua akan sakit. Jadi ion negatif kita akan rendah. Di sini sebenarnya. Jadi kalau kita dah tahu, contoh benda tadi, kita dah ambil produk UK, kita pakai, alhamdulillah. Kita dah menyelamatkan diri kita, mengurangkan lagi tugas-tugas di hospital. Jadi kita rawatan awal tu pada diri kita. Jadi hari ini, apa yang saya nak ingatkan di sini, sebenarnya produk UK itu adalah frontliner untuk masa di wabak sekarang. Kita kena ambil ingatan itu, jadi kita pakai untuk sihat. Jadi bila kita sakit memang banyak perlukan banyak masalah keuangan dan sebagainya. Jadi buat masa sekarang kita rebut peluang untuk kebaikan, buat kebaikan. Kebaikannya apa? Kita upgrade diri kita supaya kita banyak melakukan kebaikan. Kita dah tahu hari ini, kita dah terangkan tadi, bagaimana produk weekend itu boleh membantu dalam tubuh seseorang. Daripada batu jeremiah, batu itu adalah makhluk Allah. Dengan makhluk Allah tadi itu, dengan teknologi nano tadi, daripada teknologi nano itu tadi, dijadikan sebagai sepuk, dicampur dengan papan kayu mentah, gunakan teknologi benang 3G tadi itu, maka dijadikan kapas. Kapas itu tadi jenis kapas yang kita nadi. Jadi sahabat-sahabat boleh lihat mana kapas yang iaitu pada bidrim, pada saluran pantai, itu dia sekali, itu lagi bertenaga, lagi hebat. Kemudian daripada kapas itu, maka jadilah benang. Daripada benang itu, jadilah pakaian-pakaian produk weekend, daripada hujung rambut sehingga hujung kaki, yang memberi kesan rawatan kepada kita yang terbaik, insya-Allah dengan izin Allah. Itu semua makhluk. Bila kita memakai produk-produk yang Allah telah jadikan daripada, kerana itu makhluk sebab dia adalah jenis batu batan. Di langit dan di bumi, di laut. Batu-batu dia daripada laut ke daripada bumi. Itu adalah makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana makhluk ini sentiasa bertasbih. Dia tak pernah melanggar perintah Allah. Yang melanggar perintah Allah ialah jin dan manusia saja. Maka kita kena ingat,
kita kena tahu, kita kena beradab apabila memiliki produk-produk yang sentiasa sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah daripada produk-produk yang Dia tak boleh cat itu, dia. maka di sini Dia tak kita boleh bersyukur. cat. Bersyukur Bukan. dengan rahmat Allah, syarikat Yang yang belum ada di boleh. Malaysia, kita teruskan hari ini kita hantar buat kongsikan saya kebaikan yang ada. MFD ini, DMFD ini adalah produk-produk weekend ini untuk kebaikan bersama. Kerana produk-produk ini adalah segala-gala kandungan itu semuanya terbaik daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena beradab bila memakai, kita kena sebenarnya di sini sebenarnya Allah telah menjadikan tadi Allah tidak menzalimi seseorang itu, tetapi manusia itu yang menzalimi diri seseorang itu. Kerana kita zalim diri kita. Allah kata, Nabi dah cakap, apabila makan, berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi kita makan gitu. Kerana sampai kenyang. Ini menyebabkan perut itu yang bermasalah, yang datang penyakit, ini puncanya. Jadi kita sendiri yang menzalimi diri kita. Itulah sebenarnya daripada situ. Kita tak rawat diri kita, daripada sedikit, kita tak rasa sebenarnya kita sakit. Nampak sihat sebenarnya, orang sihat orang sakit, tapi dia tak sedar. Saya, Masya Allah, rakan saya dah beritahu dengan dia, dia dah inailah wadaun pada dia, semoga Allah memberi rahmat pada dia. Dia kata dia tak sakit. Dia kata kita tengok, sekarang kita tengok dia fizikal, kita dah nampak bentuk badan, air muka orang tu. Masya Allah, Allah akan beri kita macam mana version orang tu, orang yang sakit, tapi dia tak rasa. Sampai kan dia punya saluran darah dia pecah. Bila saluran dia pecah, tak boleh dah itu koma. Dari koma dapat nak selamatkan, dan pun lambat dah, saya dapat dah seminggu. Jadi dia dah sampai masanya orang tak jemput dia. Jadi kat situlah. Jadi kita kena ingatlah, kita kena sama-sama. Jadi kadang-kadang musim ni orang yang sihat ni sebenarnya dia sombong dengan diri dia. Nak pergi rawatan, kalau ke hospital untuk pergi check out tu, alhamdulillah ni langsung tak pergi. Jadi macam mana? Jadi kesombongan pada diri sendiri itu begitu tinggi. Jadi di sini kita ingatlah pada dia bahawa orang yang sihat itu sebenarnya dia betul sakit. Yang benar-benar sihat ialah golongan-golongan orang muda-muda ni sebenarnya. Bila kita berumur dah masuk 40-an ni, kita dah mula dah rasa sakit sana, rasa sakit sini. Inilah perlu rawatan sebenarnya. Kerana kita punya kapilari darah kita dah bermasalah dengan penyumbatan daripada toksitosis, daripada berbagai makanan kita makan yang bertahun-tahun dulu, akhirnya timbul macam-macam batu lah dalam badan kita. Jadi proses kita badan kita umpama kilang. Perlukan satu masa kilang dalam badan kita dia akan terhenti nak cari benda yang terbaik. Kita dalam badan kita, organ-organ kita tak ada spare part yang terbaik. Benda orang tak lelaki tak ada. Kita lah kena jaga. Allah dah beri, kita tahu. Jadi kita sama-sama lah hari ini, insya-Allah, saya ingatkan diri saya, kita sama-sama menjaga. Kerana di sini apabila kita banyakkanlah istighfar, insya-Allah kita boleh terpakai dengan istighfar selalu. Paling kurang kita ni nak menghadap Allah, istighfar tak dapat 10, 100, 1000 10 kali pun alhamdulillah. Syukur. Tak dapat masuk tingkatkan, upgrade diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan produk ini, kalau kita tengok produk ini sentiasa menyebut kalimah Allah, sentiasa bersyukur, sentiasa bertasbih. Kalau saya tanya, Allah jadikan manusia itu untuk bersujud kepadaku, bertasbih kepada aku 24 jam, kecuali siapa ni? Jin dan manusia yang Allah lemparkan di dalam api neraka. Itulah banyakkannya. Jadi tu kita tak nak masuk golongan tu. Dan Allah telah jelaskan dalam surah Al-Waqiah, golongan mana kita ikut, golongan kanan, golongan kiri. Golongan ashabul memang asal dulu memang dah dijamin ke syurga. Tapi sekarang kita ni ada golongan kiri ke golongan kanan. Kalau golongan kanan, alhamdulillah, Masya Allah, kata Allah. Kalau golongan kiri, Masya Allah, kita menerima besok amalan kita dengan tangan kiri. Tidak macam itu. A'udzubillah min zalik. Kita sama-sama nak ingatkan diri kita.
Sebab tu kita kata kalau lihat produk ingat Allah. Sebenarnya betul sebenarnya itu. Jiwa kita nampak. Kalau kita lihat benda di pokok-pokok sujud tak pernah. Tak pernah engkar kepada perintah Allah. Kalau manusia pakai petik je, tak ada sifat rasa prihatin. Patah sana patah sini. Sedangkan dia tu, pokok-pokok ni bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebagai manusia, masya-Allah. Jadi kita sama-samalah ingatkan diri kita setiap hari. Sebenarnya diri kita ni, Allah Taala jadikan kita ni ada 4 unsur. Api, air, angin, tanah. Itu sebenarnya Allah jadikan tu satu badan kita. Nak jadikan api, air tu, jadi semuanya ubat-ubat tu semua ada di dalam Al-Quran. Apabila kita membaca surah-surah yang telah Allah berikan dalam Al-Quran, cukup sebenarnya dalam kita, emosi kita. Unsur api, unsur air, unsur tanah dan unsur angin. Surah-surah. Jadi contoh surah Al-Fatihah. Jadi di sinilah kita kena baca surah Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi, Yasin. Itu sebenarnya 4 unsur yang berbeza yang menstabiliskan badan kita, menjadikan kita stabil. Unsur kita stabil. Sebenarnya itu. Sebenarnya masya-Allah, Allah dah beri panduan pada kita. Jadi kita saya baca malam tadi ayat Quran. Sebenarnya masya-Allah, sebenarnya selama seminggu ni kata jangan tanya Allah, buat kerja Allah. Rupanya saya baca ayat tu Quran telah menjelaskan dalam surah Al-Hamzah ayat 135. Masya-Allah. Jadi kita di sinilah. Jadi kita kena buat. Kita tak boleh nak tanya Allah bagi ni buat. Jangan tanya kerja-kerja Allah. Itu kerja Allah. Macam hari ni lah. Contoh kita hidup ni. Allah tentukan. Sebenarnya Allah dan kadar. Sebab tu kita cari pada beriman. Beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, beriman pada malaikat. Malaikat dah catat. Malaikat dia sebenarnya sujud ikut patuh. Yang tak patuh ni lah manusia. Dengan jin. Iblis. Lanatullah. Itu yang nama Iblis. Di sinilah. Jadi itulah sebenarnya apabila kita sebenarnya kelas-kelas saya bersyukur alhamdulillah dalam MSB ni kita ada perniagaan dalam MSB ni ialah melalui perniagaan kehidupan itulah sebagai satu perniagaan. Perniagaan itu satu kehidupan. Kita bawa perniagaan kita dalam kehidupan kita. InsyaAllah supaya kita mengajak orang ramai lebih sihat. Kita dah tahu produk yang terbaik. Kita sama-sama uang-uangkan mengajak, itu nak dakwah, mengajak orang, memberitahu. Jadi di sinilah pentingnya kita sebagai maxkeeper, sebagai ahli di sini kena tahu adab, kena ikut caranya dan kena minum air. Air penting. Kalau orang pakai dia kata semua alat tak baik, sebenarnya masalah pada diri sendiri. Sebab dalam Quran dah jelaskan dengan air itu sendiri dalam surah dalam surah menyatakan air itu boleh mengubah molekul. Dalam surah Al-Anbiya juga menyatakan bahawa air itu boleh mengubah kejadian. Sebab tu air itu boleh mengubah diri kita. Jadi kita panas jadi sejuk. Itu juga dengan kenderaan yang lain. Air amat penting. Kita kena mengikut dengan cara yang betul, kaedah yang betul dan peraturan yang betul. Bagaimana menggunakan produk-produk weekend, insya-Allah akan membantu kita. Jadi itulah sebenarnya roh. Jadi kita kena hormat, kita kena tahu adab dan jiwa. Dan manusia ni punya roh. Roh kita kalau tak bersatu dengan jiwa kita, jasad kita, memang takut. Itu saya kata tadi. Dia rasa diri dia sombong diri. Dia rasa dia sombong diri. Jadi sebenarnya roh dia begitu hendakkan sesuatu tapi tak dapat. Masya-Allah. Bukan senang nak dapatkan roh dengan jiwa ni bersatu. Saya sendiri pun baru dapat bersatukan jiwa dengan roh ni setelah saya bersama-sama dengan siapa duduk kelas tadabbur. Baru saya belajar. Masya-Allah, baru saya tahu. Itu saya. Jadi saya lah, orang lain orang maklum lain saya. Saya cakap saya akui. Selepas saya bersara, selama ni saya belajar pun tak sama dengan saya ikut program kelas tadabbur tu. Sebab semua dah ada dalam Quran. Semua dah dijelaskan. Masya-Allah. Cuma
kita inilah sebagai manusia sombong diri. Jadi saya lah jadi akhirnya alhamdulillah hari ini masya-Allah. Bila kita satu roh dengan jiwa, bila anda zalik, benda tu cepat datang. Sesuatu tu bila bersamakan roh yang untuk kebaikan saya kata tadi, bersama dengan malaikat. Kita ni hidup ni bersama dengan malaikat. Bila kita buat kebaikan je, malaikat di sekitar kita. Hari ini malaikat begitu ramai, berpuluh ribu hari ini dengan kita. Kerana kita belajar ilmu, menuntut ilmu walaupun dengan cara maya. Itu satu kewajipan sebenarnya. Jadi menuntut ilmu itulah satu kewajipan. Walaupun hari ini kita diuji dengan PKP, maka Allah akan berikan akal. Allah beri kita akal untuk kita berfikir, untuk cari kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan untuk menuju ke syurga. Syurga Allah. Kita dah tahu. Jadi sinilah sebenarnya yang menyatukan kita insya-Allah dengan produk-produk ini. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi saya kata tadi air, kerana air itu tadi akan memecahkan molekul itu dengan lebih halus dan memudahkan masuk meresap dalam tubuh kita. Jadi di sinilah sebenarnya ilmu kita kena cari ilmu. Wa iman dari mana pun kita kena cari ilmu, kerana wajib kita kena upgrade diri kita sebelum kita ditanya. Sebab dalam surah yang saya baca tadi, jangan tanya Allah, Allah akan tanya kita. Apa sih nak jawab nanti pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi saya rasakan itulah memang tercabarlah. Jadi hari ini supaya bila saya qauli ila dan lagi soalan-soalan yang Allah dikemukakan, saya boleh jawab insya-Allah. Jadi kita sama-sama dalam muhasabah diri, kita sama-sama insya-Allah semuanya untuk kebaikan. Bila dalam kebaikan Allah Taala dah jelaskan bahawa jalan kebaikan itu ialah Allah akan beri balasan dengan sebaik-baiknya, akan tambahkan lagi dengan berkali ganda. Tetapi kalau jalan keburukan, wa imma takzara, Allah akan balas dengan takzara. Itu keburukan. Bila kita melakukan kebaikan, Allah bergandakan pahala. Betapa sayangnya Allah kepada makhluk-makhluk, kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur. Jadi di sini, jadi kita lihatlah. Jadi kita kena ingat waskurullah fi ayyamih. Jadi kita kena ingat pada Allah banyak bertebarlah ke muka bumi. Dalam surah Jemaah ayat 10, bertebarlah ke muka bumi, maka kena ingat Allah banyak. Allah rezeki Allah itu maha luas. Jadi di sinilah. Jadi kita jelaskan hamba-hamba yang bertakwa, orang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikannya di muka bumi yang luas. Itu yang kita lihat. Semua dia telah dijelaskan bahawa hari ini kalau kita lihat bahawa kalau kita rasa bersalah, kita kena hari-hari kita kena minta ampun. Kita jangan kita tak salah, tidak. Kita ni banyak bertukar kesalahan dan kita kena istighfar. Sebab hari ini kesalahan yang banyaklah, maka Allah SWT bagi peringatan kepada kita supaya kita rasa beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bila kita beristighfar, kita rasa bila kita sendiri beristighfar, kita merasa diri kita begitu kecil, begitu kecil, begitu rendah. Begitulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendidik, mengatur dia pada hamba-hambanya supaya taat, patuh. Nak suruh sujud, suruh patuh 24 jam. Kita nak ingat 24 jam, banyak tetap pada hati. Berapa lama kita ingat Allah, insya-Allah. Jadi kita sama-sama muhasabah diri untuk mengingati kerana kita sebelum menutup mata, sebab itulah yang Allah janjikan. Setiap yang bernyawa itu akan merasai mati. Sebelum merasai mati hari ini, Allah uji kita dengan kebaikan, dengan keburukan, bagaimana sebagai satu cobaan, sebagai satu cabaran. Kita terima itu dengan cara yang bagaimana kita terima itu tadi, semuanya itu akan disoalkan nanti di akhirat. Jadi kemudian akan nanti akhirnya nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah dengan produk Wicked ini membantu kita dapat sihat, dapat sujud yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak saya teringat dalam bulan puasa, dia memang gastrik, dia lagi diam, dia pakai saya punya WeFit tu. Dia kata, ibu alhamdulillah dapat tahan puasa. WeFit produk Wicked ini membantu segala-galanya kita dalam beribadah. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya perkongsian benda-benda macam ini memang banyak. Jadi kita sentiasa ingatkan diri kita supaya kita jangan tinggal Quran. Banyakkan sujud, banyakkan solat, banyakkan zikir,
jaga aurat, insya-Allah. Jadi kita kena maintain diri kita ini 24 jam kepada Allah. Bila Allah kita minta untuk Allah, Allah sentiasa dekat dengan kita. Bila kita sejengkal dengan Allah, Allah lagi dekat lagi dengan kita. Itulah sebenarnya. Jadi alhamdulillah mudah hari ini dalam MSB Allah Taala telah beri pun membantu kita sebagai asbab memudahkan kehidupan kita hari ini dengan menggunakan produk weekend yang begitu mudah. Kita tak payah nak fikir nak buat apa lagi, dah tinggal ajak orang sama-sama guna pakai nikmat yang Allah Taala beri ini. Tak payah nak dia apa-apa lagi kan lagi. Maknanya dah senang lah. Makna di sini hanya kita jaga je, hanya beritahu je, ajak. Dan nasihat ini satu mandatory untuk diri kita. Kerana di sini ialah bisnes kita hari ini lah untuk sehat. Kita buat kerja Nabi. Kemudian kita hari ini kena rawat diri sendiri. Produk teknologi tinggi. Jadi produk ini untuk membersihkan jiwa, rohani dan jasmani kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk membuat kebaikan. Jadi asbab kita hari ini sehat, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-sama berkongsi. Setakat saya hari ini jam saya untuk 4.30 untuk hari ini. Segala perkongsian saya untuk hari ini, insya-Allah setakat saja. Kalau apa-apa yang terkurang, ada saya salah silap bercakap, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu dari Allah. Dan segala yang tak elok itu adalah kelemahan diri saya sebagai insan yang hina, yang lemah, yang memerlukan sebaliknya. Sebab Allah telah menurunkan setiap penyakit itu ada ubatnya, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita muhasabah diri, kembali kepada Allah, insya-Allah. Hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Bahagia berjaya di dunia, dicemplung akhirat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kepada moderator kita, Cik Fatimah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Sa'diah. Okey. Mungkin Pak Adil bagi saya banyak sangat yang saya dapat ilmu hari ini sebenarnya masya-Allah. Okey. Mungkin saya buka dahululah sebelum saya ulas lebih lanjut. Ada tak di antara kalangan yang hadir pada petang ini nak bertanyakan soalan kepada kedua-dua panel kita? Okay, dan siapa yang baru hadir pertama kali kenal dengan produk weekend, ada tak soalan nak tanya kepada kedua-dua panel kita pada petang ini, Cik Zainul dan ataupun Ustazah Sa'diah? Kalau tak ada saya gulung ya. SYM ada masuk tu. SYM ada masuk tu, mungkin dia nak tanya tu. SYM. Ya saya. Dia persoalan sebelum kita nak tutup. Biasa awak gulung, hari ni awak tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad subhanallahi wa bihamdi. Alhamdulillah azami qadri rabbi la haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum buat semua sahabat-sahabat pemimpin hebat, pilihan terbaik daripada Allah SWT buat platform peniaga MXB dan juga pihak pengurusan Encik Zainul. Sikit saja saya nak cakap ya, sebab saya baru dapat, sebab saya tadi terlibat dengan motivasi untuk grup lain ya. Jadi saya baru saya nampak ada ni tapi tak apa, aturan Allah itu sentiasa cantik. Rebutlah peluang di MXB. Sebab hari ini kalau kita tak guna peluang di MXB, sebenarnya kita merupakan hamba Allah yang tidak menggunakan sumber penghidupan yang telah Allah hantar kepada kita untuk menjadi orang yang berjaya dalam hidup. Ya, kalau kita nak cari kaya, carilah kaya di sisi Allah SWT. Kita akan dapat kaya dunia, tidak di akhirat. Tapi kalau kita cari kaya dunia itu akan habis. Ya, tetapi kalau kita cari kaya di sisi Allah, Allah akan anugerahkan kita dunia dan akhirat. Saya nak ajak, nak seru sahabat-sahabat yang hadir petang ni ya, nak berjaya dalam hidup ni sebenarnya mudah, terlalu mudah ya. Macam mana Allah izinkan kepada saya dan 15 tahun dengan MXB, macam mana Allah izinkan kepada saya dengan sepanjang 15 tahun pendapatan yang saya rasa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yang
tak terhitung sebenarnya, ya. Even syukur pun tak cukup kita nak hitung dengan nikmat yang Allah bagi, ya. Macam mana yang Allah sebut, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, ya. Mana nikmat Allah tu, nikmat yang mana satu yang kita nak dustakan. Ya, jadi kepada sahabat-sahabat semua, hari ini kalian pilih MXB, kalian kena bertanggungjawab. Dan bila kalian pilih MXB adalah apabila Allah berkehendak, maka gunakanlah peluang berjaya di MXB ini untuk menjana gunung pahala. Gunalah platform MXB ini untuk bersungguh-sungguh, bermati-matian, bukan sekadar nak jadi jutawan, tetapi nak rebut peluang jadi jutawan akhirat. Ya, jadi Yung rasa itu sajalah pesanan daripada Yung. Orang tak boleh bagi kita berjaya. Yang boleh bagi kita berjaya adalah Allah. Dan kejayaan itu tidak akan berlaku kalau kita tak keluar daripada satu zon yang mana kita perasan zon itu zon selesa. Walaupun saya dalam keadaan zon selesa, bagi saya keadaan sekarang ni saya dalam keadaan zon selesa, tetapi bagi saya tidak ada istilah selesa selagi saya tidak bangkit menghadap Allah SWT dalam keadaan dipermudahkan segala urusan. Jadi saya doakan yang hadir petang ni, ya, terus menggunakan platform MXB, bermati-matianlah menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang menyebarkan kebaikan dengan mencanangkan kehebatan dan kebesaran Allah melalui produk yang Allah izinkan, iaitu produk Ken, Ribbon Cream, Cola Plus. Dan juga jangan kita lupa nak reward diri kita dengan menyampaikan kebaikan-kebaikan yang berterusan. Ya, hari ini nak masuk syurga, neraka, ketentuan Allah. Kita nak tentu yang mana, nak berjaya atau tidak. Nak berjaya macam mana? Adakah berjaya di dunia saja? No. Kalau tanya saya orang yang tamak, saya nak berjaya dunia, saya nak cemerlang akhirat. So see you all at the top. Sukses bersama MXB. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tahniah kepada jida-jida yang terlibat petang ni. Allah pilih kalian kerana Allah nak bagi ganjaran gunung pahala yang bertubi-tubi, insya-Allah. InsyaAllah. Okay, terima kasih kepada si Puyo di atas perkongsian sebentar tadi. Okay, saya doakan semua yang datang petang ini akan kaya, sihat. Okay, Masya Allah petang ini kita ada soalan lain nak bertanya pada semua yang ada pada petang ini. Ada lagi soalan? Saya buka sekejap sebelum kita tunaikan solat asar. Kalau tak ada saya gulung Kunci. Okay, Puan Kunci Mariam. Puan Kunci Mariam. Okay, dipersilakan Puan Mariam. Okay, Puan Mariam ada soalan nak tanya? Apa tu? Ulang. Okay, Puan Mariam ada soalan nak tanya ke kepada panel kita, mungkin kepada si Puyong, kepada Ustazah Sadia ataupun kepada Encik Zainul pada petang ini? Oh, ni alih-alih ni so saya tanya tak prepare pula. So okay, macam ni. Kejap bagi 2 minit. Dan orang lain nanti saya bagi soalan. Ada orang lain tak nanya juga, saya Bagi pun boleh. apa tu? Bagi ucapan pun boleh. Ucapan, okey. Apalah yang idea. Okay, so Alhamdulillah lah saya hari ni dapat banyak ilmu lah kan. Ilmu daripada semua leader hebat, sekarang tambah hebat ilmunya kan. So saya pun tumpang tumpang ilmu yang baru-baru lah kan. So yang bagusnya pun daripada Cik Zainul kan, kita terus dapat ilmu daripada beliau. So terusan lah. Begitu juga dengan bagus ni kita ada macam BOP yang macam ni supaya kita punya ilmu ni sikit sebanyak dia bertambah-tambah dari hari ke sehari, walaupun kita ni dalam PKP tapi kita dapat ilmunya berterusan lah. Itulah saya punya ucapan. So itu je lah, insyaAllah. Terima kasih lah semua untuk untuk ilmu yang diberikan supaya bermanfaat pada kami semua lah di sini, insyaAllah. Okay, ada soalan lain nak ditanya? Persilakan. Okay, kalau tiada, Masya Allah petang ini syukur sangat. Saya mendapat ilmu bahawa pada setiap kejadian itu ada fizikal dan ada rohnya.
selalu kita dengar bahawa dan sebenarnya kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa masa COVID-19 ni selalu kita nampak fizikal yang sakit, tapi kadang-kadang bila kita lihat jauh ke belakang sebenarnya roh kita juga adalah sakit sebenarnya. So hari ini saya sedar bahawa stokin weekend yang kita pakai pun ada roh ni sebenarnya, dan kita patut ada adab semasa memakai produk-produk ini, kerana mereka ada kejadian batu-batu mineral di dalamnya. Jadi saya ingin mengajak semua kalau mungkin dapat menyebar-nyebarkan penggunaan weekend ini ataupun produk-produk weekend kepada rakan-rakan kita di luar sana. Jadi tak perlulah kita menjadi profesor untuk mengkaji lebih dalam, dan terima kasih Allah, alhamdulillah di atas teknologi yang Allah pinjamkan kepada kita. Allah sayang sangat pada kita. Betul lah kata pakar tadi Encik Zainul mengatakan bahawa kalau kita hendak meningkatkan benteng pertahanan kepada tubuh badan kita, kita haruslah bermula dengan daripada serangan-serangan penyakit utama. Patutnya kita patutlah bermula dengan memakai produk weekend ini, kerana ia ada mengandungi far infrared teknologi yang akan memberikan imunisasi dan meningkatkan imunisasi pada badan kita. Manakala ion negatif pula, insya-Allah saya ringkaskan bahawa ia akan menstabilkan semua ion negatif dalam badan dan akan menghantar signal-signal kepada badan kita untuk memberitahu, memberikan mesej-mesej bahawa badan kita dalam serangan ataupun tidak terhadap sesuatu penyakit. Terima kasih juga pada Ustazah Saadia memberikan kita beberapa panduan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan vaksin kepada ruh kita. Kerana sesungguhnya saya balik kembali kepada Al-Quran ayat 1 Al-Baqarah ayat 1 hingga 3 yang menyatakan bahawa salah satu yang maknanya tadi adalah, saya ulas balik, sebenarnya manusia ini iaitu golongan yang beriman kepada perkara gaib, yang mendirikan mengerjakan salat serta menafkahkan mendermakan sebahagian daripada hartanya dan rezekinya yang kami berikan kepada mereka. So sebenarnya bahawa memang manusia ini terdiri daripada dua unsur, iaitu fizikal dan juga roh sebenarnya. Jadinya kita perlu rawat kedua-duanya. Jadinya saya cadangkan kita kena rawat kedua-dua, jangan kita sibuk rawat fizikal kita dan kita tinggalkan pula roh kita yang selama ini telah sakit. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya berikan majlis pada hari ini pada Encik Razak. Kalau ada apa-apa lagi mungkin housekeeping untuk diberitahu kepada semua yang ada pada petang ini, dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin kita just habiskan majlis pada petang ini dengan tasbih kifarah dan juga wala'as, dan kita doa semoga majlis ataupun ilmu yang kita dapat pada petang ini bermanfaat dan dimanfaatkan, insya-Allah. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات